maksudnya pada bulan Ramadan, dan dia berqunut pada separuh akhir bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hasan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengumpulkan orang ramai supaya mengikuti Ubay bin Ka'ab. Ubay menjadi imam kepada mereka selama 20 malam, dan dalam masa itu dia tidak berqunut kecuali pada separuh yang baki lagi. Apabila tiba separuh akhir, dia takhallafa, dia tidak pergi ke masjid. Fa shalla fi baiti, dia hanya bersembahyang di rumahnya sahaja. Maka orang-orang berkata, abaqa Ubay, Ubay lari dah. Qala Abu Dawud, hadis ini menunjukkan bahawa apa yang disebutkan tentang qunut itu tidak ada apa nilainya. Dan kedua-dua hadis ini menunjukkan tentang kedhaifan hadis Ubay, bahawa Nabi SAW berqunut dalam witir itu. Gitulah. Ini bab mula-mula malam ni, berapa rakaat kah witir itu? Hadis yang mula-mula dia mari ni hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar raya ada seorang penduduk pada pasir, orang darat, tanya Nabi SAW tentang sembahyang malam. Seorang lelaki min ahlil badiyah ini tidak disebutkan siapakah dia. Walaupun tak sebut, tak apa, tidak jadi cacat hadis ini. Sebab apa? Sebab yang tidak disebut itu sahabat. Rajulan min ahlil badiyah, dia tanya Nabi SAW. Bila dia tanya Nabi, itu maknanya dia sahabat lah kira-kira. Kalau dia tidak Islam, dia tanya maka dia tentang sembahyang malam. Tanya tentang sembahyang malam itu menunjukkan dia sudah Islam dah lah. Tapi ada juga orang yang mengatakan, Ibnu Umar kata anna rajulan min ahlil badiyah tu tanya Nabi, itu maksudnya dia sendiri. Tapi itu tidak tepat. Yang betulnya supaya dalam Abu Daud ni jelas dah sini, bukan dia sendiri, orang lain. Orang lain, dan orang itu adalah orang darat. Seperti umpamanya dalam riwayat Tabarani, dia ada sebut. Begitu juga dalam Muslim, ada seorang tanya Nabi SAW, wa ana bainahu wa bainas sa'il, aku duduk di antara Nabi dengan orang yang bertanya. Ibnu Umar kata, maknanya bukan dia bertanya, orang lain. Hadis ini menyokong lagi ni lah, bahawa yang bertanya itu bukan dia sendiri, orang lain yang tanya. Tanya tentang sembahyang malam, maka Nabi SAW qala, itu dalam kitab hadis ni, dalam hadis ni banyak dipakai dengan makna mengisyaratkan. Macam di sini, faqala bi usbu'i, dia isyaratkan dengan dua jari. Hakadha, mathna, dua-dua. Mana sembahyang malam itu dua rakaat waktu moleknya, dan witir satu rakaat di akhir malam. Itulah yang paling baik. Walaupun boleh juga dibuat dengan cara yang lain lagi, ada juga hadisnya. Tapi kalau kita buat dua-dua dengan fasal, bukan dengan wasal, orang kata, dengan pisahkan, mana dua rakaat tahiyat wisalah, dua rakaat tahiyat wisalah, begitulah seterusnya. Hak tu lebih baik lagi. Itu orang panggil fasal, pisah rakaat dia. Adapun wasal ni sambung lalu. Sembahyang 5 rakaat kau 7 kau berapa kau sambung selalu. Duduk pada rakaat akhir. Ada juga begitu. Ada juga duduk pada rakaat sebelum akhir dan rakaat yang terakhir. Itu saja. Hak lain tu bangun semacam. Boleh juga. Macam-macam cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW.
Dan hadis ini menunjukkan dari segi zahir ya, menunjukkan bahawa witir itu satu rakaat yang tersendiri, bukan 3 rakaat super maghrib. Zahirian yang menunjukkan gitulah. Witir itu satu rakaat di akhir malam, iaitu suku. Orang Hanafi dia tak boleh witir serakaat, dosa kalau buat witir serakaat. Siapa kau peringkat tu, dia kena 3 rakaat. Jadi hadis ni dia kira witir rakaatun min akhiril lail, maknanya satu rakaat yang disambung dengan rakaat sebelumnya. Gitu. Mana wasal jugalah. Dia faham gitu, dia takwil gitulah. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil butaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada butaira, yakni semaya gitu. Gitu. Tunggal satu rakaat gitu. Dia pegang dengan hak itulah. Jadi hak mana-mana hadis lain ni dia takwil belaka. Kalau ada menunjukkan sah lagu ni, yakni sah sebagai mengganjilkan rakaat yang sebelumnya. Misalnya nad. Yang ketujuh tu hak itulah sebagai witir. Kalau buat nad, yang ketujuh tu kan mengganjilkan yang 6 tu. Kalau 5, yang kelima tu mengganjilkan yang 4 sebelum pada tu. Begitu dia faham gitu. Ataupun kalau 2, yang ketiga tu mengganjilkan yang sebelum tu. Itu maksud witir bagi mereka lah. Berapa rakaat witir? Kalau dalam kitab kita ni boleh tengok mana ada kitab Badrul Majhud, muka surat 2, 3, 4 ni, ada 2 macam mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertamanya al-mausul, witir mausul orang panggil, witir bersambung. Lagu mana witir bersambung ni? Iaitu seseorang yang bersembahyang itu dia tidak bertasyahud kecuali pada rakaat yang akhir sahaja. Illa fil akhirah, pada rakaat yang terakhir. Wa fi qablaha, dan hak sebelumnya. Wa fi qabliha, boleh? Wa fi qabliha, dan hak sebelumnya. Mana kalau 7 rakaat, yang ke-6 tasyahud juga, dan yang ke-7 juga tasyahud. 2 cara. Inilah yang pegang, disebut dengan putus oleh pengarang kitab Raudah, iaitu Imam Nawawi. Itu satu cara. Yang kedua al-mafsul, witir al-mafsul. Witir mafsul ni lagu mana? Iaitu seseorang yang bersembahyang tu setiap 2 rakaat dia bertasyahud. Ada seperti kita sembahyang subuh tu lah, ada tasyahud kan, rakaat yang kedua tu. Lepas tu wa illam yusallim, walaupun dia tidak beri salam, tidak beri salam, dia duduk tasyahud. Rakaat yang kedua duduk tasyahud, lepas tu tak beri salam, naik. Rakaat yang ketiga tu memang kan bangun. Rakaat yang keempat tu dia tidak beri salam juga, tapi dia tasyahud juga. Dia bangun pula. Gitu. Itu orang panggil mafsul juga tu. Mafsul tu makna dipisahkan dengan tasyahud. Setiap 2 rakaat ada tasyahud. Maksud gitu. Ada juga yang mengatakan mafsul itu maksudnya tasyahud dan salam. Mana setiap 2 rakaat ada salam. Lepas tu takbir semula, takbiratul ihram semula, buat 2 rakaat ada tasyahud, beri salam. Begitulah seterusnya. Di dalam syarah Iqna' kata dia. Iqna' ni kitab fiqh Syafi'i yang masyhur lah, iaitu kepada orang yang nak lebih daripada rakaat buat sembahyang ni, dia moleknya fasal bis salam afdal, pisahkan dengan salam. Setiap 2 rakaat beri salam, hak tu lebih afdal lagi daripada wasal dengan tasyahud seperti tadi. Tasyahud ada tapi tak beri salam, bangun. Rakaat yang keempat tasyahud ada tak beri salam juga, bangun lagi. Dan begitulah seterusnya. Hak fasal ini pisahkan dengan tasyahud dan beri salam, hak tu lebih afdal.